Assalamualaikum. Video kali ini kita nak tengok 5 tips untuk memilih langsir yang berkualiti dan anda pasti puas hati. Jom kita tengok. Tips yang pertama, anda kena pilih langsir yang kainnya tebal atau materialnya tebal. Tebalnya berapa tebal? Okey, tebal ni sebaik-baiknya adalah 230 GSM ke atas. Apa jadi kalau anda guna yang 230 GSM ke bawah? Bila kain yang nipis ni, langsir anda akan nampak macam alunannya tak cantik, kedutannya lebih nampak ketara dan juga biasanya dia akan tembus cahaya. Tapi kalau anda ambil langsir yang tebal kainnya, biasanya dia akan blackout dan menghalang lebih cahaya serta bunyi serta haba. Dan yang paling penting, bila dia tebal, dia berat. Jadi bila kita gantung, dia nampak alunan tu cantik, dia melurut ke bawah. Ya. Jadi dan bila ditolak angin pun dia tidaklah sangat terbang melayang-layang langsir tu kan. Jadi dia nampak lebih tersusun, lebih kemas, lebih teratur alunannya. Sebab tu kita sarankan carilah material ataupun ketebalan kain ni melebihi 230 GSM. So sebelum beli, cek dulu dengan supplier anda berapa ketebalan kain itu. Tips yang kedua adalah jahitan kaki langsir. Okay, jahitan ni mestilah ketebalan lipatan tu 4 inci ke atas. Okay, boleh jadi 4, 5, ada yang buat 6, ada yang buat 1 kaki pun ada. Okay, apa jadi bila kita buat ataupun bila kita pilih jahitan yang nipis? Biasanya yang nipis kita akan jumpa jahitan yang tebal dia 1 inci, 2 inci. Bila jahitan nipis ni, dia akan jadi macam tertulang. Bila tertulang ni, dia keras. Jadi alunan langsir anda di bahagian kaki, di bahagian bawah tu akan tak cantik. Dia tidak beralun yang macam mana yang kita nak. Jadi bila lipatan ni tebal 4 inci dan ke atas, biasanya hasil alunan langsir itu lebih cantik sebab tiada tertulang, dia tak keras macam yang lipatan yang nipis tadi. Jadi pastikan anda cari ataupun tanya pada supplier pembekal anda berapa ketebalan lipatan kaki langsir itu. Kalau dia 4 inci dan ke atas, so anda boleh proceed dengan pembelian tersebut. Tips yang ketiga adalah jika anda beli curtain yang ada sambungan, pastikan sambungan kain di antara kain tu ada jahit tepi. Contohnya untuk sliding door lah, kebiasaannya kita akan guna 3 keping dan tambah 3 keping kan untuk bidang 60. Jadi di antara 3 keping yang bersambung ni, pastikan ada jahitan tepi di bahagian sambungan tu. Apa jadi kalau tak ada jahitan tepi ni? Okey, bila tak ada jahitan tepi ni, dia tidaklah kemas dan juga dia senang terurai kain tu kan. Dia senang macam tercarik gitulah. Jadi bila ada jahitan tepi ni, dia lebih kemas, lebih tersusun dan kita tengok dari bahagian belakang pun dia lebih cantik. Itu finishing yang lebih baik lah. Ada setengah kita jumpa dia tak ada jahitan tepi. Ini mungkin dia nak produce dengan cepat, dia nak produce dengan banyak. Jadi finishing yang macam ni dia tak buat kan. Jadi kalau anda nak nampak kualiti yang baik, pastikan jahitan sambungan tu ada jahit tepi di bahagian sambungan di antara kain yang saya sebut tadi. Tips yang keempat, kalaulah anda beli langsir jenis eyelet kan, sebab sekarang ni memang trend, orang banyak suka cari yang langsir jenis eyelet. Eyelet ring ni dia ada ketebalan dia. Jadi kalau nak yang terbaik, ambillah atau carilah ring yang tebal. Apa jadi kalau kita guna ring yang nipis? Selalunya ring nipis ni digunakan oleh langsir atau curtain yang ready made lah, dah siap ada kan. Kebiasaannya, sebab tu dia boleh jual dengan harga yang lebih murah lah. Tak semua, tapi kebanyakannya kita jumpa macam tu lah. Yang ready made, dia ring dia lebih nipis Apa jadi bila kita guna yang nipis ni, dia apit kain tu sikit sebab dia kan nipis kan, dinding ring tu.
Jadi dia apit kain tu sikit. So bila kita guna, kita nak buka, nak tutup, nak buka tutup, kita tarik kan, ring yang mengapit pada kain tu akan terkeluar daripada apitan tu. Jadi nampak macam terkoyak, nampak macam tak cantik lah kan. Dan ring yang nipis ni nampak tak premium. Jadi anda kena pilih ring yang lebih tebal supaya bila anda tarik tolak tu, dia tak tercarik, dia tak terkeluar daripada apitan ring tu sendiri. Dan dia lebih nampak premium lah, nampak lebih mahal lah bila ring tu bold kan, besar berbanding dengan ring yang nipis. Tips yang kelima adalah anda kena tengok finishing jahitan tu sendiri. Okey, dia ada jarak-jarak jahitan tu kan. Macam mana jarak jahitan tu? Yang terbaik adalah jarak setiap jahitan tu adalah sederhana. Kalau jarak tu jauh, panjang-panjang maksudnya kan, bila jarak jahitan tu panjang, biasanya itu tidak kemas. Dan mungkin disebabkan tukang jahit ataupun kilang tu nak cepat produce. Jadi bila jahitan jarak-jarak yang panjang ni, dia laju dan senang dijahit lah. Tapi dia juga senang terbuka, ataupun kita tengok dia tak kemas lah ya. Ataupun kalau jahitan tu terlalu rapat kan, itu akan menyebabkan kain tu akan berkedut. Jadi kita kena pilih yang sedang-sedang jarak jahitan dia tu, supaya dia kukuh jahitan dia dan tidak berkedut serta nampak lebih kemas dan tersusun. Okey, itu saja 5 tips daripada saya untuk memilih langsir yang berkualiti dan anda pasti puas hati. Jika anda nak lagi tips-tips berkaitan langsir, boleh komen di bawah ni. Apa lagi yang anda mahu tahu tentang langsir? InsyaAllah nanti saya akan kongsikan. Terima kasih, jumpa lagi.